Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid sekalian, kita akan teruskan sesi PDPR kita untuk hari ini, unit 11, pengurusan data, matematik tahun 6. Standard kandungan adalah 11.1, iaitu data, manakala objektif untuk kamu pada hari ini adalah menyelesaikan masalah harian yang melibatkan piktograf, carta palang dan carta pai bagi sekumpulan data. Baiklah, murid-murid, bagi kemahiran menyelesaikan masalah harian yang melibatkan carta palang, piktograf dan carta pai, kamu boleh rujuk muka surat 135 dan 176 buku teks kamu. Okay, kita perhatikan dulu contoh soalan yang ketiga. Okay, kita baca Persatuan Pencinta Alam Malaysia iaitu MNS bergiat aktif dalam mengetengahkan isu-isu alam sekitar. Piktograf menunjukkan sumbangan yang diterima oleh MNS. Tentukan julat, mod, median dan min. Kita gariskan. Piktograf menunjukkan sumbangan yang diterima. Jadi soalan meminta kita menyatakan julat, mod, median dan min. Kita perhatikan piktograf di sebelah kanan ni. Okay. Piktograf ni bertajuk sumbangan kepada MNS. Okay. Yang sebelah kiri ni adalah nilai not, wang, RM20, RM10, RM5 dan RM1. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah menunjukkan bilangan penyumbang. Okay. Satu simbol orang mewakili satu orang. Jadi soalannya yang A, kita perlu menentukan julat. Julat adalah nilai maksimum tolak nilai minimum. Dan kita kena lihat nilai sumbangan. Okay, nilai not RM20 adalah nilai maksimum dan nilai minimum adalah RM1. Jadi RM20 tolak RM1, maka julat adalah RM19. Julat ataupun beza. Okay, untuk menentukan mod, mod adalah data kekerapan yang paling popular. Berdasarkan piktograf ini kita lihat not RM10 mempunyai bilangan penyumbang yang paling ramai. 1, 2, 3, 4, 5 iaitu 5 orang. Maka mod ialah RM10. Baiklah, bagi menentukan median sumbangan kepada MNS, median adalah nilai data yang berada di tengah-tengah. Okey, ada dua cara untuk mencari median. Jadi yang pertama ini kita menggunakan gambar rajah piktograf tadi. Okey, daripada piktograf tadi kita boleh tahu bilangan penyumbang sebenarnya ada 14, iaitu 4 tambah 5, 9, 9 tambah 3, 12. 12 tambah 2 adalah 14. Jadi jumlah simbol sekali ada 14, maka ada 14 data yang terlibat. Jadi kalau 14 data, maknanya median ataupun data yang berada di tengah-tengah ada 2. Jadi median berada antara simbol ke-7 dan ke-8. Okay, ini baru 4 simbol. Jadi simbol ke-7 dan ke-8 berada pada kedudukan ni, yang merah dan yang hijau. Jadi kita boleh kata pasti median adalah RM10. Okay, cara kedua, kita terjemahkan data tadi dalam bentuk jadual, nilai wang dan bilangan penyumbang. Okay, RM20 ada 4 orang penyumbang dan RM10 ada 5 orang penyumbang, RM5 ada 3 orang penyumbang dan RM1 ada 2 orang penyumbang. Kalau awak nak buat jadual, awak boleh tuliskan RM20, 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 RM20. Awak ulanglah. Kemudian awak boleh tentukan median adalah berada pada data yang berada di kedudukan ke-7 dan ke-8. Jadi kita perhatikan, ini ada 4, ini 9. Kalau 4 tambah 5 adalah 9. Maka median adalah pada kedudukan ke-7 dan ke-8, iaitu RM10, 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 RM10 ada 5. Jadi dia berada pada kedudukan ke-8. Nombor yang terlibat adalah nilai RM10, nilai wang yang terlibat. Jadi RM10 ada 2 pada kedudukan di tengah-tengah tu, sebab ada 2 kita kena bahagi 2. Okey, RM10 tambah RM10 adalah RM20. RM20 bahagi 2 adalah RM10.
Okey, seterusnya kita untuk menentukan min ataupun purata, formula purata adalah jumlah dibagikan bilangan. Maka kita jumlahkan nilai not RM20 ada 4. Jadi nilai not RM20 adalah RM20 darab 4. Jadilah RM80. Not RM10 ada 5. 10 darab 5 adalah 50. RM5 ada 3. Jadinya 15. RM10 ada 2. Jadinya RM2. Okey, kita jumlahkan 80 tambah RM50 adalah RM130. RM130 tambah 15 adalah RM145. RM145 tambah RM2 adalah RM147 dibahagikan dengan bilangan data. Bilangan data adalah 4 tambah 5 tambah 3 tambah 2 ada 14. Jadi RM147 bahagi 14 ialah, kita perhatikan di sini. Okey. Okey, pakai sifar 14. 14 kali 1 adalah 14. 14 tolak 14 adalah sifar. Okey, turun 7. 14 kali sifar adalah sifar. Okey, 7 tolak sifar adalah 7. Bagi titik atas, titik sen atas. Kemudian turun sifar. Jadi 14 kali 5 adalah 70. Makanya min adalah RM10.50. Baiklah, kita terus kepada contoh soalan yang keempat. Catat menunjukkan peratus bungkusan pelbagai jisim yang diterima oleh pejabat pos Seri Maju. Okey, pelbagai jisim ya, diterima oleh pejabat pos Seri Maju. Jumlah bungkusan ialah 12 bungkus. 12 bungkusan sebut sekali 12 bungkus. Cari mod, median, jumlah dan min. Kita perhatikan catat ini adalah bertajuk bungkusan pelbagai jisim. Kalau pelbagai jisim, maknanya nanti penulisan jawapan kepada soalan-soalan ini adalah penulisan jisim yang diterima oleh pejabat pos Seri Maju. Okey, kita perhatikan di sini. Untuk jisim 4 kilo, dia merupakan jisim yang paling banyak sebab 20% daripada catat ini ataupun 1/2 daripada catat ini adalah jisim bungkusan yang bernilai 4 kilo, jisimnya 4 kilo. Manakala jisim bungkusan 3 kilo dan 2 kilo adalah sama, iaitu masing-masing 25% ataupun 1/4 daripada catat ini. Jadi dengan cara ini kita perhatikan tadi, lihat peratus jisim terbesar, peratus paling besar adalah 50%. Separuh daripada catat ini. Maka 50% ini mewakili 4 kilo. Jadi mod ialah 4 kilo. Okey, menggunakan kaedah cara 2, kita buat jadual. Kita mencari bilangan bungkusan setiap jisim itu. Okey, kita lihat dulu jisim 2 kilo. 2 kilo dalam bentuk peratus, nilainya adalah 25%. Jadi 25% nak cari bilangan bungkusan sebenar, 25% bermaksud 25%. Kita permudahkan, dia adalah 1/4 sebab kita matikan dengan sifar 25. Okay. Kemudian 1/4 ni didarabkan dengan jumlah keseluruhan bungkusan iaitu 12. Jadi 12 bagi 4 adalah 3. Dan pula jisim 3 kilo pun sama, 25% daripada 12 ataupun 25/100 darab 12 pun sama macam jisim 2 kilo iaitu bungkusannya 3 bungkusan. Dan jisim 4 kilo nilainya adalah 50% ataupun 50/100 ataupun bila kecilkan adalah 1/2. Jadi 1/2 darab 12 bermaksud 12 bagi 2 adalah 6. Jadi di sini kita lihat bilangan bungkusan yang paling banyak adalah jisim 4 kilo. Maka kekerapan yang paling tinggi ialah 6. Maka mod ialah 4 kilo. Okey, faham ya murid-murid? Baiklah, bagi menentukan median pelbagai jisim yang diterima oleh pejabat pos Seri Maju, okay, berdasarkan jadual tadi, okay, median adalah data yang berada di tengah-tengah. Jadi terdapat 12 bungkusan, maka terdapat 12 data. Jadi median adalah purata jisim yang ke-6 dan ke-7. Kalau kita senaraikan, jisim 2 kilo ada 3 bungkus, jisim 3 kilo ada 3 bungkus dan jisim 4 kilo ada 6 bungkus. Jadi kita boleh potong yang kanan ada 5 jisim dan yang kiri ada 5 jisim. Kita potong. Yang tinggal di tengah-tengah adalah jisim 3 kilo dan 4 kilo. Kalau ada 2
nilai jisim yang berada di tengah-tengah, maka kita perlu cari purata jisim ke-6 dan ke-7 ni adalah median. Kita tambahkan dulu 3 kilo tambah 4 kilo adalah 7 kilo. 7 kilo bagi 2, maka median adalah 3.5 kilo. Okey, bagi menentukan julat pula, kita tolakkan nilai maksimum tolak nilai minimum. Maksimum yang paling maksimum adalah jisim 4 kilo, tolak jisim 2 kilo, maka julat adalah 2 kilogram. Okey, selesai. Bagi menentukan min, kita menggunakan formula jumlah kuantiti dibahagikan bilangan. Jadi jumlah kuantiti, maka 2 kilo ada 3, maksudnya 2 kilo darab 3 adalah 6 kilo, tambah 3 darab 3 adalah 9 kilo, dan 4 kilo darab 6 adalah 24 kilo. Kita jumlahkan, 6 kilo tambah 9 kilo adalah 15 kilo, 15 kilo tambah 24 kilo adalah 39 kilogram. 39 kilogram dibahagi dengan 12, iaitu bilangan bungkusan tadi, ataupun bilangan data. Maka 39 bagi 12, kita nak masuk boleh, nak buat bentuk lazim pun boleh. Okey, 39 kilo bagi 12 guna CP12, 12 kali 3 adalah 36. 39 tolak 36 adalah 3, bagi titik atas turun, sifar 1. Okey, letak sifar sini jadi 30, jadi 12 kali 2 adalah 24 yang hampir. 30 tolak 24 adalah 6. Okey, letak sifar lagi supaya habis. Tak ada nombor di bawah, jadi 60 adalah 12 kali 5, 60. Makanya min adalah 3.25 kilogram. Baiklah, ini adalah untuk latihan kamu pada hari ini, muka surat 178 soalan nombor 2. Sebanyak 15 orang murid mengambil bahagian dalam pertandingan melukis poster sepenuh bulan patriotik seperti catat di bawah. Okey, 15 orang murid mengambil bahagian. Okey, A, berapa peratuskan murid yang mengambil masa 35 minit untuk menyiapkan poster? Okey, dia nak yang berapa peratus. Jadi jawapan dalam peratus. Okey, kalau 35 minit, 35 minit adalah yang ini. Jadi, awak perlu tahu keseluruhan jatapai ini meliputi 100%. Jadi nak cari yang ini, awak tentu tahu nak buat apa, 100% nak buat apa dengan data yang ini. Okey, B, kira bilangan murid yang mengambil masa lebih daripada setengah jam. Setengah jam adalah 30 minit. Yang lebih daripada setengah jam maksudnya kira bilangan murid yang mengambil masa 35 minit dan 40 minit ni. Kemudian C, hitung mod, median, min dan julat. Okay, tak ada masalah. Baiklah murid-murid, ini juga merupakan latihan untuk kamu pada hari ini. Muka surat 180, soalan 4, 5 dan 6. Bagi soalan 4 tak ada masalah sebab kat soalan ni pun dah dinyatakan data yang terlibat dalam bentuk jadual iaitu tahap pencapaian dan kekerapan. Jawab senang nak faham. Okey, untuk soalan 5 iaitu pitograf ni, kalau awak nak mudah faham, awak boleh juga terjemahkan data-data ini dalam bentuk jadual seperti soalan 4 ni. Begitu juga dengan soalan 6. Terjemahkan dulu dalam bentuk jadual supaya kamu mudah faham. Jadi buatlah sehabis baik, gunakan masa dengan sebaiknya. Okey, cikgu terpaksa kamu untuk terus menghantar kerana kamu boleh gunakan masa di hujung minggu. Buat dengan elok dan baik dan cantik. Okey, salin semua gambar rajahnya. Okey, snap gambar dan hantar kepada saya. Yang penting kat sini pada hari ini ialah kamu perlu isi nama kamu pada ruangan komen di video yang saya sertakan ni. Itu adalah untuk kehadiran supaya saya dapat merekod kehadiran kamu. Okey, jadi saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih.